Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bertemu kita sekali lagi di ruangan KKQ. Baik, pagi ini insyaAllah, hari ini insyaAllah kita akan bincangkan tentang KKQ tingkatan 4. Kita sambung tajuk ibtidak. Sebelum ini kita dah bincangkan tentang waqaf. Cara berhenti di dalam Al-Quran. Okey. Baik, hari ini kita bincangkan tentang ibtidak. Bagaimana nak memulakan pembacaan Al-Quran. Okey. Bagaimana nak mula baca Al-Quran. Baik, ibtidak. Daripada bahasa Arab, bada'a, mula, ibtidak. Okey. Permulaan bacaan dalam Al-Quran. Baik, ibtidak. Ibtidak jaiz. Ibtidak jaiz. Yakni maksudnya permulaan yang diharuskan. Okey. Diharuskan. Kita ada dua, ibtidak jaiz, ibtidak tam, ibtidak kafi. Nanti kita akan lihat secara detail. Kemudian kita akan bincangkan tentang ibtidak mamnu'. Mamnu'un. Okey, permulaan yang dilarang. Dilarang, tak boleh mula dengan ayat ini. Okey, ibtidak mamnu' ada dua yang dilarang. Yang pertama qabih, hak buruk. Ibtidak aqbah, yang paling buruk. Yang paling buruk. Okey. Baik, kita lihat satu persatu. Ibtidak jaiz dan juga ibtidak mamnu. Okey, ibtidak jaiz apa dia? Ibtidak yang diharuskan. Permulaan bacaan pada kalimah yang akan menyempurnakan makna sekaligus dapat difahami dan tidak mengubah makna yang dikehendaki. Okey, permulaan bacaan Al-Quran yang terbaik. Makna sempurna, ayat difahami, makna tidak berubah. Dan apa yang disampaikan dalam ayat Al-Quran tu sampai maksud dia. Sampai maksudnya. Ini maksudnya ibtidak jaiz. Ibtidak yang diharuskan. Okey. Baik. Okey. Ibtidak jaiz ada dua, iaitu ibtidak tam. Apa dia tam? Tam. Tam apa dia? Tam ialah permulaan bacaan kalimah yang maknanya dapat difahami serta tidak bersalahan dengan apa yang dikehendaki Allah. Dalam bahasa Arab, tam ni maksudnya sempurna. Permulaan yang sempurna dan tidak bersalahan. Okey? Baik. Okey, contoh-contoh dia iaitu antaranya memulakan bacaan pada awal surah. Contohnya surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, permulaan surah. Okey. Okey, yang kedua. Memulakan bacaan pada awal kisah-kisah kaum terdahulu. Contoh ayat dia dalam surah Asy-Syu'ara. Kadzabat 'adunil mursalin. Okey. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, memulakan bacaan pada ayat-ayat hukum. Okey, contoh ayat hukum dalam surah An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Okay, hukum tentang penzina perempuan, penzina lelaki, maka disebat mereka setiap seorang 100 kali sebatan. Ini tentang ayat-ayat melibatkan ayat hukum. Okey. Okey, contoh yang lain, yang keempat, memulakan bacaan pada awal ayat yang menceritakan keadaan syurga dan neraka. Okey. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin dalam surah Al-Waqi'ah. Okey, menceritakan tentang syurga dan neraka. Okey, dan seterusnya. Memulakan bacaan pada awal ayat yang menceritakan sifat-sifat mukmin. Okey, sifat orang mukmin iaitu sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang munafikin, orang munafik, atau kafir, orang-orang kafir. Okey, ayat dia tak nampak di bawah tu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dalam surah Al-Baqarah. Okey, tentang orang-orang
kafir. Orang-orang kafir. Okey, baik. Seterusnya kita lihat ibtida' jaiz. Okey, tadi ibtida' tam. Yang ni ibtida' jaiz. Ibtida' jaiz, okey, pembahagian dia atau pecahan dia ibtida' kafi. Apa dia kafi? Okey, permulaan bacaan pada kalimah yang maknanya dapat difahami namun tidak pada lafaznya. Okey, tadi ibtida' tam. Ini ibtida' kafi. Okey, pecahan daripada ibtida' jaiz. Permulaan pada kalimah yang maknanya dapat difahami namun tidak pada lafaznya serta tidak bersalahan dengan ayat sebelumnya. Maksudnya bolehlah. Boleh. Cukup dia sebagai permulaan bacaan. Okey, contohnya memulakan bacaan pada ayat Ulaika ala hudam min rabbihim. Selalu kita baca dalam surah Al-Baqarah di awal ayat 5. Okey, ataupun dalam surah Baqarah juga يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Okey, dalam surah Al-Baqarah. Baik. Okey, seterusnya bahagian ibtida' mamnu'. Tadi ibtida' jaiz. Ibtida' jaiz. Sekarang ibtida' mamnu' yang dilarang. Okey, permulaan yang dilarang. Permulaan bacaan pada kalimah yang akan merosakkan serta mengubah makna yang dia. Rosak makna dia. Rosak makna dia. Contohnya dalam memulakan ayat Innallaha faqir. Mula ayat. Sungguhnya Allah itu fakir. Rosak makna. Rosak makna. Tak boleh. Tak boleh. Okey, tak boleh mulakan ayat ini. Okey, sebab rosak makna dia. Dalam ayat dia, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Dalam surah Ali Imran ayat 181. Tak boleh kita mula dekat sini. Tak boleh kita mula dekat sini. Innallaha faqir. Kena mula dari awal. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Tiba-tiba sambung innallaha faqir. Kita mula. Sungguhnya Allah ikut fakir. Rosak maknanya. Rosak maknanya. Okey, ibtida' mamnu' ini bahagian dia kita ada bincangkan tadi, qabih dan juga akhbar. Okey, ibtida' qabih, permulaan bacaan yang menyebabkan makna tidak dapat difahami, tak faham maksud dia. Okey, kita lihat contoh memulakan fa'il tanpa fi'il. Dalam bahasa Arabnya fa'il ini adalah pembuat. Pembuat tanpa fi'il ni perbuatan. Perbuatan. Memulakan fa'il tanpa fi'il. Okey. Pembuat dia ada, perbuatan dia tidak ada. Contohnya bacaan memulakan bacaan dalam ayat berikut. Nuhur rabbi innahum asawni. Sepatutnya kena ada qala nuhur rabbi innahum asawni. Fa'il ada. Fa'il dia tak ada. Fa'il dia tinggal. Qala. Qala telah berkata. Telah berkata Nuh. Tiba-tiba Nuh saja. Nuh saja. Okey. Baik, contoh yang kedua. Maf'ul tanpa fa'il. Okey. Fa'il pembuat, maf'ul ini yang dibuat. Yang dibuat ataupun yang kena buat. Yang kena buat. Fa'il. Okey. Contoh ayat. Alladhi yukadzibu biddin. Dan surah Al-Humazah. Ayat dia. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tak ada
Tak ada maf'ul. Tak ada maf'ul, tapi ada fa'il sahaja. Okey, ada fa'il sahaja. Tanpa fa'il. Maf'ul ada. Fa'il tidak ada. Fa'il tidak ada. Okey, dalam ayat ni. Okey, yang contoh yang ketiga, memulakan sifat tanpa mausuf. Sifat dia ada, mausuf je tak ada. Okey, yang disifatkan tidak sifat dia ada. Tapi yang disifatkan tidak ada. Contoh ayat. Contoh ayat. Ini kita tolak sikit. Kita ataskan sikit. Okey, baik. Dah. Memulakan sifat tanpa mausuf. Sifat tanpa mausuf. Memulakan bacaan dalam ayat ini, Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Yang memiliki tu. Tiba tak ada yang disifat. Sifat dia ada. Al-Malik. Okay, sifat dia ada. Okay, yang mausuf dia tidak ada. Nak kembali kepada siapa? Nak kembalikan. Tidak ada. Ayat dia, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Tak boleh berhenti sini. Qabih tak boleh memulakan ayat di sini. Al-Malikil Quddus. Tak boleh berhenti. Kita nak pendekkan, kita baca Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tiba-tiba sambung Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Ini ibtidak qabih. Qabih. Mulakan dari awal. Al-Maliki. Okay, kembali kepada lillah. Mausuf dia yang disifatkan iaitu bagi Allah. Bagi Allah. Okay. Baik. Seterusnya kita tengok ayat yang lain pula. Contoh yang lain. Memulakan badal tanpa mubdal minhu. Badal tanpa mubdal minhu. Contohnya Rasulullah. Ayat dia Muhammadur Rasulullah. Badal. Gantian Rasulullah ni bagi siapa? Bagi Muhammad. Kena ada dengan Muhammad sekali. Muhammad Rasulullah. Kalau Rasulullah saja, dia sifat umum. Bersuruh Allah. Dia kan ada mubdal. Mubdal. Okay. Mubdal minhu. Mubdal minhu. Okay. Yang seterusnya yang kelima, mulakan taukid tanpa muakkad. Okay. Taukid maksudnya penguat. Okay. Memulakan penguat tanpa yang dikembalikan penguat dia tu. Okay. Ayat dia, Allahu faliqul habbi wan nawa. Okay. Tanpa ada muakkad. Tanpa ada muakkad. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Kita buang penguat dia ni. Kita buang muakkad dia. Perkataan muakkad dia. Tak boleh. Tak boleh mula dari sini. Okey, seterusnya yang keenam. Memulakan mudhaf ilaih tanpa mudhaf. Mudhaf ni sandar. Disandar. Penyandar yang disandarkan kepada dia. Mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya. Mudhaf penyandar. Yang menyandar. Okey, contohnya dalam ayat Al-Qawmil ladhina kadzabu biayatillah. Okey, ayat dia Bi'sa mathalul qawmil ladhina kadzabu biayatillah. Tiba-tiba penyandar dia tak ada. Masal. Bi'sa mathalul qawmi. Kita ambil al-qawmil ladhina kadzabu biayatillah. Okey, tidak boleh dipisahkan dia punya mudhafun ilaih. Tahu bi'sa mathal. Tiba-tiba Bi'sa mathalul qawmil ladhi. Kita ambil al-qawmil ladhi. Tidak boleh. Tidak boleh. Ibtidak qabih. Okay. Okay, seterusnya memulakan bacaan pada kalimah illa, lakinna, la'alla, ka'anna, anna, asa.
Okey. Memulakan bacaan pada perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf ini ketika membaca Al-Quran. Dia ibtida' qabih. Okey, ibtida' yang buruk. Baik. Yang seterusnya, ibtida' aqbah yang paling buruk. Okey, kita masih bincangkan tentang ibtida' mamnu'. Ibtida' aqbah yang paling buruk. Permulaan yang paling buruk. Yang paling dan sangat buruk. Double, trouble punya buruk dia. Permulaan bacaan yang beri makna berlawanan dengan kehendak syarak. Ini terlalu teruk. Terlalu teruk. Ibtida' mamnu'. Ibtida' aqbah. Okey, contoh ayat menyalahi akidah Islam. Salah dari segi akidah. Okey, contohnya dalam mulakan ayat ittakhadallahu walada. Ayat dia wa qalu ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu walada. Anak. Allah anak. Allah anak. Salah ayat ni. Okey, dari segi akidah salah. Mereka berkata Allah itu mengambil anak. Mengambil anak. Tiba-tiba kita mula dengan ayat ni. Jadi confirm dia menyalahi dari segi akidah Islami. Ya. Okey, contoh yang kedua mulakan bacaan. Innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu ialah Masih ibnu Maryam. Dari segi mana dah merosakkan. Kan kita kata Allah itu ialah Masih ibnu Maryam. Sepatutnya kita ambil bacaan daripada awal. Sempurna maknanya. Sempurna makna dan tidak berlawanan dengan syarak. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Orang-orang kafir, mereka mengatakan sebenarnya Allah itu Masih bin Maryam. Baru betul ayat. Baru betul mana. Tak boleh ambil dari sini. Tidak boleh ambil dari sini. Ibtida' mamnu' yang merosakkan. Okey. Terdapat pengecualian hukum. Okey, tidaklah menjadi kesalahan. Tak jadi menjadi kesalahan jika bacaan dimulakan selepas lambang. Inilah biasa waqaf. Dalam Al-Quran kita ada lambang ni waqaf. Yang kita baca tadi tu ada yang dikecualikan, yang ibtida' mamnu', ibtida' mamnu'. Tapi menjadi pengecualian kalau kita mulakan daripada dalam bacaan Al-Quran yang bertanda waqaf seperti mana yang kita baca dalam Al-Quran. Contoh alladzina hum 'an salatihim sahun. Tak jadi masalah. Ataupun tadi dia tak boleh ilah kan. Tapi dia di awal ayat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang ketiga, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Tak jadi masalah. Contoh lain, bil bayyinati waz zubur. Ini pengecualian yang diberikan bila mana ayat itu dimulakan dengan lambang waqaf seperti mana kita lihat di dalam Al-Quran. Okey, baik. Alhamdulillah, setakat itu dulu perbincangan kita tentang ibtida'. Moga-moga mendapat keberkatan dan juga kefahaman bagi yang mendengar dan memahami. InsyaAllah sama-sama kita betulkan bacaan Al-Quran. Bijak KKQ, anda hebat.